Berdamping dengan Al-Quran adalah rezeki dan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Selain daripada berusaha melazimkan diri untuk membacanya sekerap yang mungkin setiap hari, kita juga perlu melakukan proses tadabbur terhadap Al-Quran. Ini bersesuaian dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Muhammad ayat yang ke-24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Mengapakah mereka tidak bertadabbur terhadap Al-Quran? Atau apakah ada kunci yang mengunci ke atas hati-hati mereka? Perkataan tadabbur datang daripada kata akar da, ba, ra yang bermaksud hujung sesuatu. Bertadabbur bermaksud satu proses yang perlu kita lakukan dengan objektif untuk sampai kepada hujung makna yang terkandung di dalam Al-Quran itu. Walau bagaimanapun, selepas lebih 1000 tahun, alim ulama, ilmuwan, penyelidik melakukan kajian, penafsiran terhadap Al-Quran dari pelbagai dimensi, hujung Al-Quran itu masih terbuka kepada setiap kita untuk meneruskan perjalanan untuk sampai kepadanya. Kerana hujung Al-Quran itu bukan hujung Al-Quran, tetapi hujung untuk setiap kita tiba kepadanya selagi kita berada di dalam perjalanan meneroka untuk terus memahami Al-Quran. Selagi itulah hujung Al-Quran itu relevan kepada kita. Maka apa yang penting bukan ketibaan kita kepada hujung Al-Quran, tetapi mengambil perjalanan tersebut yang di sepanjangnya ada pelbagai hikmah, tunjuk ajar, teladan, panduan, kerana Al-Quran sesungguhnya adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Akan tetapi ada sesuatu yang unik menjadi cabaran kepada usaha untuk kita bertadabbur ayat-ayat Al-Quran, kerana Allah Subhanahu Wa Taala menyoal di hujung soalan yang disebutkan di dalam surah Muhammad tadi, am ala qulubin aqfaluha, atau apakah pada hati mereka itu ada kunci yang menguncinya. Perkataan yang dipakai untuk kunci seperti terjemahan dalam bahasa Melayu itu adalah aqfal, dan aqfal ini mempunyai makna yang unik berbanding dengan perkataan-perkataan lain yang boleh juga membawa maksud terkunci, tertutup, terhijab, terhalang yang ada di dalam bahasa Arab. Kerana perkataan aqfal datang daripada qafala, dan qafala itu di dalam bahasa Arab merujuk kepada sesuatu yang berekor-ekor, bersusun. Contohnya, jika kita lihat perkataan kafilah, merujuk kepada segerombolan pedagang yang bergerak dalam satu kumpulan yang bergerak panjang. Dari depan, seorang demi seorang, harta, haiwan tunggangan, membentuk satu kafilah yang panjang. Jadi kunci itu digambarkan di dalam ayat ini dengan perkataan aqfal untuk menggambarkan kepada kita proses untuk membuka hati agar kita boleh bertadabbur dengan Al-Quran itu adalah proses yang sistematik, berperingkat. Bukannya sesuatu yang terkunci, tekan satu butang, terbuka, terus dia terbuka. Tetapi kita perlu memasukkan anak kunci, memulasnya, dan pada anak kunci itu ada gigi-gigi yang tersusun dan ianya harus tepat untuk membolehkan anak kunci itu berfungsi membuka ibu kunci berkenaan. Justru dalam perjalanan kita untuk memahami Al-Quran, kita perlu peka terhadap peringkat demi peringkat yang kita perlu untuk membuka kunci yang berada di dalam diri kita agar pemahaman Al-Quran itu boleh terjadi. Ianya merujuk kepada pelbagai ilmu, pelbagai disiplin, dan tidak kurang pentingnya juga proses-proses berkenaan mestilah didahului dengan kita berta'awuz, memohon perlindungan dengan Allah daripada syaitan yang berisiko untuk mengelirukan kita, menyelewengkan kita daripada tujuan asal kita berdamping dengan ayat-ayat Al-Quran.
Ilmu-ilmu ini pula bukan bermaksud bahawa tadabbur Al-Quran hanya boleh dilakukan oleh para sarjana, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah. Kerana seperti yang diungkapkan oleh almarhum Syekh Al-Imam Asy-Syanqiti di dalam tafsirnya Adwa'ul Bayan, pertanyaan yang Allah lontarkan dalam surah Muhammad ini adalah pertanyaan yang Allah tujukan kepada orang-orang munafik. Afala yatadabbaruna al-Quran? Mengapa mereka tidak bertadabbur Al-Quran? Dan orang-orang munafik itu pastilah bukan mujtahidin, bukan alim ulama, dan mereka hanya mempunyai perkara yang asas dan tidak munasabah untuk Allah memerintahkan mereka bertadabbur Al-Quran sekiranya tadabbur itu memerlukan kepada ilmu kemahiran yang mereka tidak ada. Kerana jika mereka tidak ada ilmu berkenaan, mereka tidak berada di dalam kelompok orang yang bersalah tidak tadabbur Al-Quran. Al-Quran ini proses tadabburnya adalah untuk semua. Tetapi kita haruslah memahami batas-batas merujuk kepada kekurangan kelemahan yang ada pada diri kita sendiri. Kita perlu mencari keseimbangan di antara ancaman dan amaran Nabi SAW agar kita tidak berpendapat dengan pendapat sendiri sesuka hati tentang Al-Quran, dengan perintah tadabbur untuk kita memahami dan mengambil petunjuk Allah di dalam ayat-ayatnya. Allah jadikan Al-Quran itu mudah untuk difahami oleh semua lapisan manusia yang waras dan mampu berfikir berakal untuk memahaminya. Justru bila sampai kepada ayat-ayat tertentu yang memerlukan kepada penerangan khusus, membabitkan hukum hakam, membabitkan perkara yang murakab, yang kompleks, yang rumit, yang memerlukan kepada ilmu yang hanya dimiliki oleh sarjana, kita hormatilah kekurangan yang ada pada diri kita untuk tidak menafsirkan sesuatu sesuka hati. Justru sebahagian daripada tuntutan tadabbur adalah dengan melanjutkan proses menambah ilmu tentang Al-Quran sepanjang hayat.